kitab dia baca saat ni tidak serupa dengan setengah-setengah kitab ada kan, tak ada tajuk. Tapi hak dia tu ada tajuk. Sebab seperti kita sudah maklum dah, tajuk ni sebenarnya bukan dibuat oleh Imam Muslim sendiri, orang lain yang buat. Orang lain yang buat. Berdasarkan syarah Nawawi hak asal, tak ada tajuk-tajuk tadi. Di bawah satu tajuk saja, likulli da'in dawa wastihbabit tadawi. Semua tadi bawah tu masuk. Tetapi dalam setengah-setengah kitab memang ada gitulah tajuknya. Sama seperti kitab Takmilah Fathul Mulhim, kitab ni dia ada tajuk spot tadi. Tajuk spot tadi tu ada dalam kitab ni. Tapi kitab tu lain, kitab lain. Tak apalah, kita tengok dulu. Babu jawazi akhdhil ujrah ala ruqyah bil Quran wal adhkar. Bab keharusan mengambil upah kerana menjampi atau berbomoh menggunakan Al-Quran dan zikir-zikir. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa ada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, mereka lalu dekat salah satu kampung ataupun kabilah orang Arab. Fastadhafuhum, mereka meminta orang-orang di situ supaya menerima mereka sebagai tetamu. Falam yudhifuhum, tetapi orang tempat itu tak mahu menerima mereka sebagai tetamu. Faqalu lahum, selepas itu mereka kata kepada sahabat-sahabat itu, hal fikum raqin, adakah antara kamu ni orang yang pandai berbomoh, pandai menjampi? Fa inna sayyidal hayy ladighun, kerana penghulu kabilah ataupun kumpulan ini ladighun, kena sengat oleh sesuatu yang bisa lah, ataupun musabun, telah kena sesuatu. Faqala rajulun minhum, berkatalah seorang lelaki di antara mereka, ada, boleh. Fa'atahu, dia pun pergi kepada Tok Ngulu tadi. Faraqahu bi Fatihatil Kitab, dia pun menjampinya dengan membaca Fatihatil Kitab, yakni Fatihah lah, surah Fatihah. Fabara'a ar-rajulu, orang itu pun sembuh, terus sembuh. Fa'u'tiya qati'an min ghanam, kerananya dia diberikan beberapa ekor kambing, tetapi dia tidak mahu menerimanya. Dan dia berkata, yakni sahabat yang bomoh tu, sehingga yakni saya tidak akan mengambilnya sehingga atau selagi saya tidak menyebutkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada beliau apa yang berlaku itu. Katanya, wahai Rasulullah, wallahi ma raqitu illa bi Fatihatil Kitab, demi Allah saya tidak menjampi dia melainkan dengan Fatihatil Kitab. Fatabassama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus tersenyum. Wa qala, dan beliau berkata, wa ma adraka annaha ruqyah, mana kamu tahu bahawa Fatihah itu merupakan jampi. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, khudhu minhum, ambillah daripada mereka, yakni kambing yang hendak diberikan itu. Wadribu li bisahmin, berikanlah kepada saya satu bahagian bersama kamu. Dengan sanad satu lagi serupa tadi juga. Cuma ada beza sikit. Dalam hadis dia kata faja'ala yaqra'u ummal Quran,
sahabat itu pun mula membaca Ummul Quran. Dia tidak kata Fatihatul Kitab. Wa yajma'u buzaqahu, dan dia mengumpulkan air liur dia. Wa yadfulu, dan dia meludahnya, menyemburnya pada tempat yang kena tu. Fabara ar-rajul, sembuhlah orang itu. Terus sembuhlah orang itu. Dengan sanad seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya, pernah kami singgah di suatu persinggahan ataupun perhentian. Fa'atatna imra'atun, tiba-tiba kami didatangi oleh seorang perempuan. Dia berkata, inna sayyidal hayy salim. Penghulu orang-orang di sini, penghulu kabilah ataupun orang di sini, salim. Salim itu maksudnya, asal makna dia sejahtera, selamat. Tetapi maksud dia di sini kena patuk, kena sengat oleh sesuatu yang bisa, tetapi diharapkan dia akan sembuh. Salim, ludira, dia telah dipatuk ataupun disengat oleh sesuatu yang bisa. Fahal fikum min raqin, adakah sesiapa di antara kamu yang pandai menjampi? Faqama ma'aha rajulun, maka bangkitlah pergi bersama perempuan itu seorang lelaki di kalangan kami. Ma kunna nadhunnuhu yuhsinu ruqyah, yang mana kami tak tahu pun dia itu pandai menjampi. Sebelum itu dia pun menjampi penghulu tadi bi Fatihatil Kitab. Fabara'a, teruslah penghulu itu sembuh. Fa'atauhu ghanaman, mereka pun memberikan kepadanya kambing. Wasaqauna labanan, dan orang-orang di situ memberi minum susu kepada kami. Faqulna, kami pun tanya dia, akunta tuhsinu ruqyatan, adakah sebelum ini engkau pandai menjampi, berbomoh? Faqala ma raqaituhu illa bi Fatihatil Kitab. Dia menjawab, aku tidak menjampi dia melainkan dengan Fatihatil Kitab. Qala faqultu, kata dia, kata perawi, itu Abu Sa'id Al-Khudri tadi, saya pun kata, jangan kamu gerakkan, alihkan apa yang diberikan itu, yakni kambing itulah, hatta na'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kita sampai ataupun kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kami pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyebutkan perkara itu kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma kana yudrihi annaha ruqyah, mana dia tahu Fatihatul Kitab itu adalah jampi. Iqsimu, kamu bagilah antara kamu. Wadribu li bisahmin ma'akum, dan berilah kepada saya satu bahagian daripadanya bersama kamu. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga dari segi maknanya, cuma dia kata faqama ma'aha rajulun, maka bangunlah seorang lelaki bersamanya. Siapa dia? Abu Sa'id. Abu Sa'id itu sendirilah. Dia kata, maka bangunlah seorang lelaki bersamanya, bersama perempuan hak mari itu. Ma kunna na'binuhu biruqyah, yang mana kami na'binuhu ataupun na'bunuhu, yang mana kami sebelum itu tidak mengetahui dia sebagai orang yang pandai berbomoh ataupun menjampi. Bab elok meletakkan tangan di tempat yang sakit di samping membaca doa. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Uthman bin Abil As Al-Thaqafi bahawa dia telah mengadu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah tentang kesakitan yang didapatinya, yang dialami oleh tubuhnya semenjak dia memeluk agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya,
dha' yadaka, kamu letak tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu. Wa qul, dan kamu baca bismillah thalathan, 3 kali. Wa qul sab'a marrat, dan kamu baca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku alami dan apa yang aku bimbangi, apa yang aku takuti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abil Ala bahawa Uthman bin Abil As pernah pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah mengganggu saya, telah mengganggu saya dalam sembahyang saya. Dalam sembahyang saya. Jadi syaitan, asal makna dia hala baini wa baina salati, syaitan telah menghalang, mengadang, memisahkan saya dengan sembahyang saya. Itu asal makna dia. Yang ini mengganggu saya dalam sembahyang saya dan mengganggu bacaan saya. Yalbisuha alayya, dia mengelirukan saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tajuk lain pula ni, tajuk at-ta'awudz min syaitanil waswasah fi shalah. Yang ini berlindung dengan Allah daripada syaitan waswasah yang menimbulkan kekeliruan dalam sembahyang. Ni tajuk ni, hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, itu syaitan yang dipanggil khinzab ataupun khinzib. Fa idza ahsastahu, bila engkau berasa begitu, fata'awwadz billah minhu, engkau berlindunglah dengan Allah daripadanya. Watful ala yasarik thalathan, dan kamu ludah ke sebelah kiri kamu 3 kali. Qala fa fa'altu dhalika, kata Uthman, saya pun melakukan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Fa adhabahu Allahu anni, maka Allah menghilangkannya daripada saya. Maka Allah menghilangkannya daripada saya. Dengan sanad satu lagi juga daripada Uthman bin Abil As, bahawa dia pernah pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara bimithlihi. Lalu perawinya menyebutkan hadis sama seperti lafaz hadis tadi. Tetapi dalam hadis Salim bin Nuh tidak ada disebutkan 3 kali itu. Salatan tu perkataan 3 kali itu tak ada. Mana hanya suruh ludah saja sebelah kiri. 3 kali itu tak ada. Tu je bezanya. Tak ada perkataan 3 tu. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Uthman bin Abil As Al-Thaqafi lagi. Cuma orang lain lah, perawi di bawahnya. Katanya, saya berkata, wahai Rasulullah. Kemudian perawi menyebutkan bimithli hadithihim, sama seperti lafaz hadis mereka, yakni perawi-perawi yang tersebut sebelum ini. Bab likulli da'in dawa'un wastihbab at-tadawi. Bab setiap penyakit ada ubat, dan kebaikan ataupun keelokan berubat, at-tadawi berubat, ataupun galakkan, dorongan supaya berubat.
Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, setiap penyakit ada ubat. Apabila ubat menepati penyakit, sembuhlah, yakni pesakit dengan izin Allah azza wa jalla. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi bahawa Jabir bin Abdullah pernah pergi menziarahi Al-Muqanna', gelaran seorang lah tu. Thumma qal, kemudian dia berkata, la abrahu, saya tidak akan pergi selagi engkau tidak berbekam, selagi engkau tidak berbekam ataupun mengeluarkan darah kotor. Fa inni, kerana saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada berbekam itu ada penawar, ada penawar pada berbekam itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Asim bin Umar bin Qatadah, katanya, pernah Jabir bin Abdullah datang ke rumah keluarga kami, dan ada satu orang di kalangan keluarga kami itu yang menderita sakit bisul. Faqala ma tashtaki, Jabir kata, apa sakit kamu? Dia kata, khurajun bi qad syaqqa alayya, ada bisul ni, memang sakitlah, katanya. Memang sakitlah saya. Qala ya ghulam, dia pun kata, hai ghulam, budak, bawa mari tukang cukur, kata dia. Bawa mari tukang cukur, hajjam. Faqala lahu, orang tu pun kata, nak buat apa dia dengan tukang cukurnya? Wahai Aba Abdullah. Dia pun kata, uridu an u'alliqa fihi mihjaman, saya nak pelekat bekah orang buat seduk pada ketika bekan, dalam bentuk tanduk ke ataupun dalam bentuk gelas ke apa ke, benda hak pelekat situ. Selepas dia toreh-toreh, dia pelekat. Saya nak pelekat hak tu lah, bekas itu pada bisul kamu ni. Qala, pesakit tu pun kata, wallahi, kata dia, lalat pun kalau kena aku, kata dia, atau kain pun kalau kena aku sakit dah. Dan berat benar, dah berasa aku. Tak sih nak toreh-toreh pula, mana kira-kira gitulah. Bila dia nampak pesakit ini tak suka sangat, tak suka sangat dengan bekam tadi, qala, baru dia kata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada kebaikan pada mana-mana ubat kamu, pada mana-mana ubat kamu, maka ianya ada pada syartati mihjamin, pada toresan toresan pisau tukang bekam, au syarbatin min asal, ataupun tegukan, pengambilan, syarbah tu asal minum, tegukan ataupun pengambilan madu, au lad'atin binar, ataupun selaran dengan api. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi aku tidak suka menggunakan besi panas untuk berubat. Menggunakan kai dia panggil, satu macam satu cara perubatan pada masa itulah menggunakan besi panas untuk kejutan, bagi kejutan. Qala faja'a bi hajjam, lepas tu budak tu pun buat marilah tukang bekam, fasyaratahu, dia pun toreh lah. Syarata makna toreh. Fa dhahaba anhu ma yajidu, maka hilanglah apa yang dialaminya, apa yang dideritainya itu. Lepas pada tu hilang.
Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bahawa Ummu Salamah pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbekam. Ini perempuan, isteri dia minta izin untuk berbekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh Abu Taibah supaya membekamnya. Qala hasibtu annahu qala, kata perawi, saya percaya dia ada berkata, Abu Taibah itu adalah saudara susuannya ataupun gulam, budak yang masih belum berihtilam lagi, yang belum balik lagi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar seorang doktor kepada Ubay bin Ka'ab. Doktor itu memotong satu uratnya, lalu digunakan kai pada urat yang dipotong itu. Lalu dia menggunakan besi panas untuk menghentikan darah, supaya dia jadi urat tu jadi tutuplah. Dia guna kawahu, kai, macam stereka lah, stereka panas. Ini cara zaman itu. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga, tapi mereka berdua, yang dua orang perawi, Uthman bin Abi Shaybah dan satu lagi Ishaq bin Mansur. Kedua mereka ni tidak ada menyebutkan faqata'a minhu irqan. Itu tak ada. Lalu doktor tadi pun potong orang, satu orang. Dia itu tak ada sebut. Tapi hak lain itu adalah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sufyan, katanya saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Ubay telah terkena anak panah pada hari Ahzab di akhalnya, pada urat akhalnya. Urat akhal ni urat di sini, di lengan dia, akhal. Ataupun orang panggil urat akhal tu urat jantungnya. Urat jantungnya yang berada bukan di bahagian jantung, di bahagian tubuh yang lain. Fakawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kai untuknya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, kata dia Sa'ad bin Mu'adh telah dipanah pada akhalnya, yakni urat akhalnya. Qala, kata perawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hasamahu biyadihi bimishqas. Nabi sallallahu alaihi wasallam hasamahu, menghentikannya dengan tangannya menggunakan mishqas, menggunakan itulah kai tadi. Thumma warimat fahasamahu ats-tsaniyah. Lepas tu dia membengkak. Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan sekali lagi. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan beliau memberikan upah berbekam itu kepada tukang bekam. Wasta'ata, dan beliau juga pernah menggunakan ubat sa'ud. Ista'ata ni ubat yang digunakan melalui hidung, dimasukkan melalui hidung. Itu sa'ud orang panggil. Ista'ata tu perbuatan menyeduk itulah, memasukkan ubat melalui hidung. Pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam guna cara itu. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Amr bin Amir Al-Ansari, katanya saya telah mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Wa kana la yazlimu ahadan ajrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dia menzalimi sesiapa pun dalam bab dalam memberikan upah ataupun bayaran kepada sesiapa pun yang patut menerima upah ataupun bayaran. Dengan hak ni kalau nak kira sepatutnya ada tajuk juga, tapi tak ada tajuk sini. Tak ada tajuk. Sepatutnya kalau kita nak ubah tajuk, boleh kita kata babut tadawi bil ma. Boleh. Tapi dia tak ubah. Dalam kitab tadi pun ada kat Muhammad itu.
Tak ada juga. Sepatutnya kalau sesuai dengan hak bubuh dah, kemudian tu dia bubuh, ni pun bubuh juga. At-tadawi bil ma ataupun bil ma'il bari, berubat dengan air, ataupun dengan air sejuk. Boleh kalau nak bubuh sini. Kalau tidak pun tak usah bubuh, pohon asal tak usah bubuh. Termasuk di bawah bab setiap penyakit ada ubat. Kalau nak bubuh sesuai di sini babut tadawi bil ma. Itu sesuai. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, demam itu adalah daripada wab neraka jahanam. Fabruduha bil ma. Oleh itu kamu sejukkannya dengan air. Jadi berubat dengan air lah. Dengan sanad satu lagi daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, sesungguhnya demam yang kuat itu adalah daripada wab jahannam. Fabruduha bil ma. Oleh itu kamu kena sejukkannya dengan air. Dengan sanad satu lagi juga daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-humma min faihi jahannam. Supaya tadi juga awalnya fa'atfi'uha bil ma. Cuma di hujung dia tu berbeza. Oleh itu kamu padamkannya, matikannya dengan air. Padamkannya dengan air. Itu berbeza daripada hak tadi. Tadi kamu sejukkannya dengan air, ini kamu padamkannya dengan air. Dengan sanad satu lagi daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-humma min fayhi jahannam fa'atfi'uha bil ma. Supaya tadi juga dia nak ceritanya benda yang sama, tidak ada beza, tapi sanad berlainan. Sanad itu menepati syarat dia, ada beberapa tu ya dia nak ceritanya, itu cara dia dah. Tak ada beza pun dia buat hari juga, tapi pasal sanad dia lain. Lepas tu riwayat daripada Aisyah pula, pada sahabat yang lain, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-humma min fayhi jahannam fabruduha bil ma. Sama juga dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tadi, sama betul-betul. Lepas tu beberapa orang ni semua sekali daripada Hisham, serupa tu betul-betul lafaznya. Seterusnya diriwayatkan daripada Hisham, daripada Fatimah, daripada Asma, bahawa dia selalu dibawakan perempuan yang demam. Dibawakan kepadanya perempuan yang demam. Selalu lagu itulah berlaku. Dia pun minta air, fatasubbuhu fi jaybiha. Dia curahkan air itu di bahagian ni dada dia, atas dada dia, ikut baju dia ni, pakai baju curah sini. Wa taqul, dan dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubruduha bil ma. Kamu sejukkannya dengan air. Serupa tadi juga. Waqal, dan baginda bersabda, sesungguhnya ia adalah demam tu adalah daripada wab jahannam ataupun kepanasan jahannam. Tak apalah, dari segi huraian dia tu kita nanti akan datanglah. Sini hak asal dia dulu. Dengan riwayat satu lagi dalam hadis Ibnu Numair, sabbat al-ma bainaha wa baina jaybiha. Dengan lafaz lagu tu, yakni Asma mencurahkan air di bahagian hadapannya, iaitu di bahagian ni kolar baju dia. Jaib ni bukan makna poket sini. Kalau poket curah dalam poket pula dah. Dah mana kolar baju ni jaib. Jaib ni dengan makna kolar baju sini. Jaib tu dengan makna poket pun ada juga, sini bukan. Itu maksudnya bainaha wa baina jaybiha, bahagian depan dia. Inilah jaib. Kalau poket ni boleh jadi tepi kogap apa. Dalam hadis Abi Usamah tidak ada disebutkan min fayhi jahannam, tu tak ada. Hak lain ada. Seterusnya riwayat daripada Abayah bin Rifa'ah, daripada datuknya Rafi' bin Khadij, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya demam itu faurun min jahannam, adalah uap neraka jahannam. Fabruduha bil ma,
lebih kurang aja. Cuma tadi faihun ni faurun. Dengan sanad tadi apa ni yang lain juga daripada Abayah bin Rifa'ah, daripada Rafi' bin Khadij, datuk dia. Katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-humma min fawri jahannam. Supaya tadi juga, fabruduha ankum bil ma, ada ankum. Tadi tak ada, ni ada ankum. Tapi Abu Bakar dalam riwayat dia kemudian ni, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, sebab ada beberapa orang ni ya Imam Muslim ambil ni, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Hatim, Abu Bakar bin Nafi'. Abu Bakar tidak ada menyebutkan ankum. Ankum tu tak ada. Wa qala akhbarani, dan dia kata akhbarani Rafi'. Akhbarani Rafi' bin Khadij. Bukan dia kata haddatsani. Itu beza lafaz. Hak kata haddatsani itu riwayat orang lain lah. Abu Bakar tidak begitu. Lepas tu kalau dalam hak syarah Muslim, hak asal tu tak ada tajuk ni. Tetapi dalam kitab hak kemudian ataupun hak dulu lagi, hak orang lain ada. Dia tajuk di sini, iaitu karahatit tadawi bil ladud. Ini larangan berubat dengan ladud. Ladud ni apa? Ubat. Masuk celah keng. Ubat apa ni, macam makjung kau bulat gitu, sobak letak celah keng, celah ni belakang ni, bahagian rahang belakang, letak situ biar dia kemar. Itu ladu, satu bentuk ubat pada masa tu. Satu macam ubat pada masa tu. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Aisyah, katanya, kami telah menggunakan ubat ladu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakitnya. Fa asyara alla taludduni, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, yang memberi arti jangan kamu gunakan ladud untuk aku. Fa asyara an tafsiriyah, orang panggil. Dia isyarat tu apa makna? Isyarat tu apa maksud dia? Maksudnya ialah janganlah. Misalnya kita kata mana taksir lah tu. Taksir dia isyarat. Pasal dia tak kecek, tak cekak. Dia isyarat. Faqulna, kami kata, masing-masing orang mengamal ni kata, karahiyatul marid lid-dawa. Ini sebagai orang sakit tak suka kepada ubat tu jelah. Tapi dia ingat gitu jelah. Bubuh semacam, sumbak semacam. Falamma afaqa, sumbak semacam, sumbak. Ingat ke supaya orang sakit, ada ketika kita si ubat, kita tebal semacam lah. Falamma afaqa, bila dia sedar selepas pada tu, dia pun kata, la yabqa ahadun minkum, jangan ada tinggal siapa pun di antara kamu melainkan mesti dibubuh ubat ladu dalam mulut dia tu. Ghairul Abbas, selain Abbas, kerana dia tak ada sekali dengan kamu. Pada ketika bubuh tu dia tak ada sekali. Dia tak ada sekali. Hak sebenarnya Abbas lah yang mencadangkan lagu tu, tapi dia tak ada pada masa bubuh tu. Dia tak ada. Tak apalah tu kita cerita kemudian. Ni ubat ladu pula, macam-macam bentuk ubat. Lepas tu dalam syarah Muslim yang asal juga tak ada ni tajuk ni, tapi dalam setengah-setengah kitab ada, iaitu babut tadawi bil udil hindi, iaitu kust, berubat dengan menggunakan ud hindi, iaitu kust orang panggil. Kust itu perbincangan akan datang lah, cuma terjemahan saja gitu. Ud hindi. Ud tu jangan terjemah kayu gaharu. Kalau bahasa biasa ni, ud dengan makna kayu, batang kayu ke dahan ke gapo tu ud. Hak lebih khusus lagi dengan makna kayu gaharu. Tapi sini bukan dimaksudkan kayu gaharu tu. Orang buat bau sedap tu. Orang bakar supaya keminyak tu. Bukan hak tu. Ni ud hindi ni hak lain, ubat lain. Hak tu kita akan bincang kemudian lah. Orang panggil kust, berubat dengan menggunakan hak tu pula. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah, daripada Ummi Qais binti Mihsan,
iaitu saudara perempuan kepada Ukashah bin Mihsan, katanya, saya masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak saya yang belum lagi makan makanan. Anak itu kencing di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ribalah. Riba kencing. Fada'a bima'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah kencing, minta air. Farasyahu, beliau merenjiskannya. Qalat, kata perawi ini, iaitu Ummu Qais, wa dakhaltu alaihi bibnil li. Pernah juga saya masuk ke rumah Nabi ataupun ke tempat Nabi berada dengan membawa seorang anak lelaki saya. Qad a'laqtu alaihi min al-'udhrah, yang telah saya cucuk lelangit dia, bahagian hujung lelangitnya, kerana udhrah, kerana sakit. Sakit ni tonsil lah, tonsil sebenarnya, tonsil. Dia bekak dalam ni. Di hujung langit dia tu bekak. Saya telah cucuk bawa anak. Faqala, Nabi SAW pun kata, alama tadgharna auladakunna bihadzal ilaq. Untuk apa kamu menyucuk anak-anak kamu dengan cara lagu ni? Tak perlu, tak ada faedah ni, menyakitkan. Gitulah kira-kiranya. Dia a'laq tu banyak makna. Salah satu maknanya cucuk, salah satu maknanya dia pita kain, kain yang bersih lah. Siapa jadi kerah lah kain tu, dia cocok masuk ke hidung ni, tubik ke dalam, tarik. Jadi biar siapa tubik darah lah. Kalau bisu kau gapo kau pecah lah tubik darah. Itu cara dia rawat. Nabi marah lah. Apa dia buat gitu ke anak-anak kamu? Alaikunna bihadzal 'udil hindi. Kamu mesti pakai ud hindi, kata dia. Ud India. Hindi tu India lah. Fa inna fihi sab'ata ashfiyah. Kerana pada ud hindi ini ada 7 macam penawar. Minha zatul jam. Antaranya dia menjadi ubat penawar kepada penyakit zatul jam. Zatul jam ni pun banyak makna dia juga, iaitu penyakit dalam dada, di bahagian lambung. Itu salah satu makna dia asal lah, makna dia asal. Kemudian luah lagi makna dia. Yus'atu minal 'udhrah. Dan ud hindi ni juga boleh digunakan sebagai ubat sa'ud. Yus'atu ni ubat yang boleh dihisap melalui hidung ataupun dimasukkan melalui hidung kerana udhrah, yang ni penyakit tonsil itu. Orang panggil guai ke apa? Kalau kita panggil guai, bekak dalam. Wa yuladdu min dhatil jam. Dan boleh digunakan ud hindi ini sebagai ubat ladud. Yuladdu tu mana? Ladud saat ni lah. Ni ambil bubuh, celah rahang ni, sebagai ubat ladud untuk penyakit dhatil jam. Itu hak Nabi SAW sebutnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahawa Ummu Qais binti Mihsan, dia ni salah seorang sahabiyat yang berhijrah di peringkat awal dan antara sahabiyat yang berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah saudara perempuan Ukashah binti Mihsan, salah seorang daripada Bani Asad bin Khuzaimah. Qala, katanya, akhbaratni, perawi berkata, dia menceritakan kepada saya bahawa dia pergi kepada Rasulullah dengan membawa anak lelakinya yang belum makan makanan. Wa qad a'laqat alaihi min al-'udhrah. Dan dia telah menggunakan i'laq, satu cara rawatan pada masa itu. I'laq, iaitu dengan cocok ke langit bahagian hujung tu, hujung langit tu, ataupun dengan menggunakan kain tadi. Itu maksud i'laq. Saya telah menggunakan yang mana dia telah menggunakan i'laq, cara rawatan i'laq untuk anaknya itu, kerana dia mengalami sakit tonsil dia. Qala Yunus, a'laqat
Ghamazat, a'laqat tu makna dia ghamazat. Ghamazat makna dia cucuk lah, cocok dengan jari. Ini dia mentafsirkan makna a'laqat. Salah satu cara rawatan untuk tonsel pada masa itunya ialah dengan menyucuk, cocok. Fa hiya takhafu an takuna bihi udhrah. Dia takut apa yang dialami oleh anaknya itu ialah udhrah, iaitu penyakit tonsel itu. Qalat, dia cerita, ini perawi katalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, alamah. Tadi alamah, ni alamah dengan hak waqf, orang panggil, dengan ada hak waqf. Untuk apa? Apa faedahnya? Untuk apa? Kenapa kamu menyakitkan anak-anak kamu dengan menggunakan i'laq ini, cara rawatan i'laq ni? Kamu sebaliknya sepatutnya kena guna ud hindi. Maksud beliau dengan ud hindi itu ialah kust. Fa inna fihi sab'ata ashfiyah. Padanya ada 7 macam penawar. Jadi dia merupakan penawar kepada 7 macam penyakit. Antaranya Dhatul Jam. Qala Ubaidullah wa akhbaratni, dia menceritakan kepada saya bahawa anaknya itu telah kencing di haribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minta air, lalu dia merenjisnya, merenjiskan air itu di atas air kencing tadi. Walam yaghsilhu ghaslan. Beliau tidak basuh, tak basuh, cuma dia retik, renjis air. Seterusnya, kalau dalam asar juga Minhaj Imam Nawawi ni beri nama Minhaj. Kitab dia Minhaj belaka. Ni syarah Muslim ni, syarah Muslim Muslim ibn al-Hajjaj. Jin ke hujung tu Al-Minhaj. Syarah Muslim ibn al-Hajjaj. Minhajut Talibin pun Minhaj juga, dia beri Minhaj. Memang kitab dia ada beberapa kitab dia namanya Minhaj. Dalam asar tu tak ada tajuk, tetapi dalam setengah-setengah kitab ada, iaitu di sini mulai lepas ni, iaitu babut tadawi bil habbatis sauda, berubat dengan menggunakan habbatis sauda. Dengan sanad yang Imam Muslim riwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada habbatis sauda itu ada penawar untuk segala macam penyakit kecuali sam. Sam itu ialah mati. Dan habbatus sauda ialah asyuniz. Syuniz dalam bahasa Farsinya dipanggil syuniz. Kalau bahasa kita orang panggil jintan hitam. Jintan hitam. Jintan ni banyak, jintan manis, jintan putih kan. Ni jintan hitam. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supat tu juga. Beberapa ni, banyak ni sanad ni, beberapa sanad daripada Abi Hurairah serupa dengan tadi juga lafaznya. Dalam serupa dengan hadis Uqil tadi. Dalam hadis Sufyan dan Yunus, al-habbatus sauda, dia tidak ada sebut asyuniz itu. Syuniz itu tak ada sebut. Al-habbatus sauda saja sebut. Lepas tu dengan sanad yang lain juga daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min da'in illa fil habbatis sauda minhu shifa." Tidak ada satu pun penyakit melainkan ada penawarnya pada habbatus sauda, pada habbatus sauda, kecuali as-sam, kecuali mati. Di sini pun dalam Minhaj asal tak ada. Lepas pada ni habbatus sauda tadi berhenti sekat tu. Lepas pada ni tajuk lain, babut talbinah majammatun li fuadil marid. At-talbinah majammatun li fuadil al-marid. Talbinah, ini pun satu bentuk makanan untuk orang sakit. Makanan yang ringkas dan ringan, bukan makanan yang ringan sebab kita makanan ringan tu tak. Hak tidak payah hadam lah. Talbinah, sejenis makanan iaitu daripada gandum, susu. Setengah mengatakan gandum, lepas tu bubuh nisam madu, gitu ya.
Majammatun li fuadil marid, merehatkan fuadil marid, jantung orang sakit. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW, katanya bila mati seseorang daripada ahli keluarganya dan orang-orang perempuan berkumpul kerananya, lepas tu mereka berpisah, thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha, kecuali ahli keluarganya dan orang-orang yang rapat-rapat saja, orang tak perginya. Bila ramai orang mari ziarah masa baru mati tu, lepas tu baliklah orang-orang lain tu. Anak beranak dekat-dekat ada. Aisyah biasanya akan suruh orang masuk talbinah, orang panggil. Dia suruh cari, bawakan, sediakan burmah. Burmah tu periuk lah, periuk kecil, min talbinah, supaya disediakan, dimasak talbinah. Maka selepas masak tu dibuat sari pula, bubur, bubur. Hak tadilah fasubbat at-talbinah 'alaiha. Bubur ni bukan bubur kacang tu, dah. Bubur ni roti, dia peracur-peracur roti tu bubur. Lepas tu bubur talbinah tadi, di atas tu. Dan dicurahkan talbinah ke atasnya. Air susu yang dimasakkan dengan gandum sikit je, gandum sikit, cair lah, cuah atas tu. Thumma qalat kulna minha. Lepas tu Aisyah kata makan ni, kerana saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-talbinah majammatun li fuadil marid. Talbinah menguatkan jantung orang sakit, menghilangkan sedikit sebanyak kesedihan. Dia menghilangkan kesedihan. Seterusnya ada tajuk lagi, dalam asal tak ada, iaitu babut tadawi bisaqyil asal, bab berubat dengan memberi minum madu. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya ada seorang lelaki pergi kepada Nabi SAW. Dia kata, saudara saya, adik-beradik saya, istatlaqa batnuhu, cerah perut kita bahasa Kelantan, cerah perut. Yang ni berak cair lah, berak cair, cirit orang kata. Adik-beradik saya telah mengalami cirit berit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bagi minum madu. Dia pun bui minum madu. Lepas tu mari royak pula. Dia kata, saya bagi dah madu pada dia, kau cerah perut, kata dia. Falam yazidhu illa istitlaqan, kau cerah perut. Gitulah. Faqala lahu 3 marrat, 3 kali duk pergi mari gitulah, 3 kali. Pada kali yang keempat, Nabi SAW kata, bui minum madu lagi. Faqala laqad saqaituhu, saya bui dah, kata dia, tapi kau cerah. Rasulullah SAW pun kata, Allah benar dan perut saudaramu tu dusta, kata dia. Perut saudaramu tu pelawak, kata dia. Fasaqau, dia dah Nabi kata gitu, bui lagi lah, minum lagi, sembuh lepas pada. Lepas pada kali yang keempat, siap. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa ada seorang lelaki pergi kepada Nabi SAW. Dia kata, adik-beradik saya tu ariba batnuhu. Ariba, tadi istatlaqa, samalah, maksud dia sama, cuma lafaz dia berbeza. Nabi SAW kata, bui minum madu kepadanya. Lepas pada tu, ini cerita lain pula, cerita ta'un, apa semua tu. Sekat tu dulu. Kita tengok semula tadi. Oh, banyak terjemah. Pada hak ni je malam ni nampak ayah. Cuba tengok semula, tengok sikitlah kita baca. Iaitu keharusan mengambil upah kerana bom.
Berubat orang lah. Berubat orang dengan menggunakan ubat ke. Kalau menggunakan ubat tu, nak sabarlah. Kita kata susah nak cari ubat ke apa tu. Ni bomo dah dapat kebaca gitu-gitu je. Tak ada guna bahan apa-apa, tak ada kena pergi cari dalam hutan, tak ada kena proses, kena masuk ke apa, tak ada. Baca-baca gitu. Adakah patut ambil upah, boleh ke? Takut ada kemuskilan gitu. Jawabnya boleh. Boleh. Serupa dengan doktor tu. Kalau doktor boleh ambil upah rawatan dia tu, kadang guna ubat, ni pun boleh juga. Pasal apa? Pasal dia telah berubat. Itu ikhtiar dia. Dan dengan ikhtiar dia tu jadi sembuh. Dalam hadis-hadis ni kita dapati ada beberapa orang sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri dia cerita ada seorang gini-gini. Sebenarnya seorang tu dia sendiri dah, tapi dia tak sirayat. Dalam riwayat ni, dalam riwayat yang lain ada sebut. Di luar daripada Muslim ni ada sebut hak Jubbama tu dia sendiri. Tapi dia tak sirayat. Biasanya orang tawaduk ni merendah diri, tak sirayat. Tapi adalah juga dalam riwayat-riwayat tu ada sebut dia. Dan kita nampak sini hak ni ilmu dia ni Abbas baru ni kan sudah sebut dah, ilmu dunia. Ada orang panggil ilmu dunia. Hak ni tidak ilmu dunia. Sebab apa? Dia tidak test dulu, tidak terang dulu. Tiba-tiba dia dalam riwayat yang lain disebut. Macam mana kamu tahu hak ni jadi ubat, jadi boleh buat bom? Ya, Allah SWT beri telitah ke dia. Gitu. Dia telitah. Hak tu. Setengah tu lah. Allah SWT beri berkat. Bukan dengan mengamalkan amalan tertentu duduk baca semua hak tu. Tak. Ataupun baca mengikut kaifiat tertentu duduk amal tu, supaya orang amalkan ilmu dunia, orang panggil ilmu takluk ke, ilmu tak nampak ke, ilmu gapo ke. Ada amalan tertentu, ada dengan kaifiat tertentu. Bukanlah betul. Tak. Tiba-tiba dia baca jadi. Ini tidak dunia. Inilah orang panggil keramat, berkat. Hak lagu ni. Lagu ni lah. Tiba-tiba tu habui. Tu habui. Dia dalam perjalanan lalu satu tempat tu. Zaman dulu tak ada hotel, tak ada rumah tumpangan, tak ada motel, tak ada macam-macam, tak ada lah. Sekolah ni susah lah. Sebab tu Nabi SAW suruh menerima tetamu ke apa tu. Sebab apa? Susah pada masa tu. Kalau tak ada orang nak terima orang-orang yang musafir, orang-orang yang dalam perjalanan tu sebagai tetamu, susah lah. Tak ada tempat nak duduk. Demon ni minta dengan orang tempat tu, minta biar mereka terima puak-puak dia ni sebagai tamu. Tak sih. Tak sih. Tahu-tahu lepas pada tu ketua dia kena patuk. Kena patuk ke binatang yang berbisa. Lepas tu tak ada arah. Ni dalam riwayat ni tak ada sebut. Dalam riwayat yang lain habis ikhtiar puak-puak dia. Lepas tu puak-puak dia kata, pas lagu mana kalau puak-puak ni, kalau kita tanya dia, mana tahu, takut dia ada cara dia. Dia reti kompomo ke apa. Dia ada sebut. Lepas tu pergi. Kerana sanggup lalu. Macam mana dia boleh sanggup padahal dia tidak belajar, tidak gapo. Dia yakin tu. Tentulah dia memang yakin, berasa. Tu kelebihan sahabat ni. Abu Sa'id Al-Khudri. Dia pun kata boleh lah. Lepas tu pergi dia pun baca Fatihah. Rupanya Fatihah tu ubatnya. Fatihah tu ubat. Boleh jadi kalau kita baca tak jadi. Boleh jadi kalau kita baca tak jadi. Tak kuat. Tak kuat power kita. Tak kuat. Dia atas orang-orang juga. Orang-orang kuat. Kita habis hayat baca dah. Tak lari lagi. Imam Ahmad, orang pergi royak ke dia, orang masuk hantu, dia pergi kasut dia. Buat pergi kasut, siap lah. Buat pergi kasut je, bukan tuan. Tu dia power dia. Dia ada kadang-kadang benda lagu tu. Dia pun baca tu, siap tentang betul, siap. Pada tu tak ada apa. Heran, pupuk dia lah. Lagu mana? Lepas tu kira-kira je minta maaf lah, minta maaf. Lepas tu nak bui, nak bui. Tak apa, dia nak ambil lah. Tak apalah. Tapi berasa teringat pula lah, maka tak boleh kan pula ambil lagu ni. Moga tak ada gapo-gapo habisnya.
Tak ada gambar-gambar, dapat kebaca begitu je. Kalau apa dia doktor berubat tu, dia beli ubat, dia gapo kan. Susah juga kena menyiapkan ubat tu. Ini dia. Bila begitu, pergi tanya Nabi. Nabi SAW pun kata, tahun mana yang Fatihah tu jadi boleh guna untuk jampi? Tahun mana? Bila-bila dia senyum. Bila-bila dia senyum, tahun mana? Dia kata tak tahu. Cuma dalam riwayat ni sekat tu je. Dalam riwayat yang lain, Allah SWT mencampakkan dalam rawi, dalam hati saya, berasa hak ni, berasa hak ni. Dia pun guna tu. Nabi SAW kata tak apa, boleh ambil lah. Buik saya kata, sogian kata dia. Buik saya kata, kalau nak kira di sini, Imam Nawawi sebut ni, yang hadis ini jelas menunjukkan keharusan boleh mengambil upah atas jampi dengan Fatihah dan dengan zikir yang lain, dan ia halal, tidak ada makruh pun, kata Imam Nawawi. Begitu juga boleh seseorang itu ambil upah kerana mengajar Quran. Mengajar Quran ini adalah mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, Ishaq, Abi Thawr dan lain-lain dari kalangan salaf dan orang-orang selepas mereka. Tetapi Abu Hanifah tak bui ambil upah kerana mengajar Quran. Tapi kata dia, ambil upah kerana jampi boleh. Kerana jampi tak apa, mengajar Quran tak bui dia. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi kemudiannya kata tak boleh, kena pakai hak mazhab lain. Hak ni tak boleh pakai, hak Imam Abu Hanifah tak boleh. Kalau lagu ni jadi terbiar, tak ada orang nak mengajar Quran, akan terbiar. Puak-puak ulama dia kemudian petua lagu tu, tak pakai hak imam dia sendiri. Tapi hak asal mazhab dia memang gitu. Memang gitu. Tak apa. Dan Nabi SAW kata, mari kat aku segi hak sebenarnya apabila seorang tu bomo, dia yang terlibat, dialah yang boleh. Hak bui ni berapa ekor? 30 ekor kambing. 30 ekor kambing. Kalau nak kira boleh ke dia. Tapi Nabi SAW suruh bagi ni sebagai nak jaga hati lah. Dan untuk meyakinkan dia bahawa benda ni halal, Nabi SAW kata, mari kalau ada ke saya kata. Bukan dia nak sangat, dia tidak nak, dia pun tak habis-habis dah. Tapi dia nak meyakinkan. Itu cara dia. Caranya dia kata, mari ke saya kata. Serupa dengan hadis hak dulu kan, ikan paus hak terdampar di tepi pantai, sahabat-sahabat makan kan, selama mana hak tu. Sahabat balik tanya lagu mana. Nabi kata tak apa, ada lagi tak, mari aku kata dia. Dia nak makan. Itu cara Nabi SAW. Supaya juga hadis Abu Darda, hadis Abu Qatadah yang himarul wahsh, himar hutan ni, orang-orang duduk duduk pakai ihram ramah nak pergi buat haji lah. Dia ni tidak pakai ihram, Abu Qatadah ni, dia nampak himarul wahsh, dia pun suruh orang hollow ke dia lah, anak mana. Dan waktu tak sih, tak boleh kita ni duk kerja haji ni pakai ihram ni, tak boleh. Awak tak tahu. Dia pun ambil dia pun hambak, dia panah boleh. Bila boleh tu, situ muskil. Lagu mana ni? Boleh makan ke tidak? Orang yang dalam ihram boleh makan ke tidak? Hak dia tidak terlibat dalam pemburuan. Bila bawa pergi kepada Nabi kata ada. Mari kat aku kata. Dia nak meyakinkan orang bahawa benda tu tak apa. Hak tak bolehnya kalau dia terlibat. Tak boleh lah. La taqtulus sayda wa antum hurum. Tak boleh. Jangan kamu buru dalam keadaan kamu berihram tu, tak boleh. Tapi kalau tidak terlibat orang lain, tak apa. Walaupun ada khilaf lah situ, tak apa lah. Bila siapa tepat dia tu, bincang panjang lah insya-Allah. Tapi sepintas lalu kebanyakan ulama kata boleh. Pasal tidak terlibat sahabat-sahabat lagi, tidak tuluh Allah. Kalau dia tuluh Allah tak boleh lah. Tuluh Allah anak panah, tunjuk ke? Tunjuk. Tak boleh. Jangan tunjuk, jangan terlibat, tak apa. Itu cara Nabi SAW. Memang dia nak meyakinkan, dia buat gitu. Daripada sinilah ulama-ulama kata orang-orang alim patut, kalau orang nampak ragu tak itu, dia kena buat sendiri supaya orang lebih yakin. Supaya orang lebih yakin. Ana ingat dulu masa budak-budak dulu, ayah Ana pelik juga. Dia jadi pelik juga. Dalam buah
ada ulat, dia ambil makan bunuh gitu. Pasal apa dia nak royak boleh? Takut kita ragu. Pasal itulah. Dia kata ulat dalam buah ni tak apa kalau makan pun, tidak haram. Setengah orang kata kalau kita makan dalam keadaan tak sedar, kita makan-makan, tu makan, tu tak apanya. Tapi kalau kita belah setelah dia tubik tak boleh dah. Tapi susah lagu tu kan. Ada tak apa. Ada macam-macam pula perincian ulama tu. Dia kata kalau tak ada nampak gapo-gapo pun lubang luar. Tapi ada dalam. Tu tak apa. Tapi kalau lubang ada daripada luar, macam-macam lah. Itu pendapat ahli fiqh. Tapi dia nak meyakinkan kita tu dia makan. Itu cara dia. Kadang-kadang ada bulan puasa ni kan sahur, orang bad dia minum air, dia minum sampai sudah. Orang bad dia tak berhenti. Dia nak ayat boleh. Ada ketika-ketika jangan bazir, jangan duduk lekat tekuk tu. Air ada, ataupun duduk dalam mulut kehat, tak perlu kehat, makan tu. Lepas tu berhenti lah, boleh. Jangan sokmo buat gitu. Imsak ni tak ada. Anda daripada lama dah benda imsak ni tak ada, ayah dulu lagi royak. Dan dia amal gitulah dalam rumah tu. Orang duk royak imsak dah tak boleh, bola makan. Makan semacam pun kita tak cara. Sebab apa? Sebab dia nak royak boleh. Kalau tengah-tengah orang duduk kata tak boleh, kita ikut, boleh jadi dia kerja dia kena lawan, kena royak. Kena buat sendiri, barulah orang yakin. Baru orang yakin. Serupa juga di sini. Nabi SAW banyak tempat dia kata, ada lagi orang main kaku kata, bukanlah dia nak sangat, sebenarnya dia nak meyakinkan orang bahawa benda tu halal. Itulah antaranya. Lepas tu kita sambung semula lah nampaknya. Wallahu a'lam. Akhirul a'lam.